Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkurniakan kepada kita nikmat iman, Islam, afiah, kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menunaikan hajat-hajat kita, mengabulkan doa-doa kita insya-Allah. Insya-Allah seperti tajuk kuliah saat ini, yakni meraih rahmat Allah di bulan mulia. Meraih rahmat Allah di bulan mulia, yakni syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Mula-mula rahmat adalah satu kurniaan yang sangat agung yang Allah kurniakan pada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan rahmat ini terbahagi menjadi dua. Ada rahmat am, ada rahmat khas, yakni rahmatun ammah wa rahmatun khasah. Ada rahmat umum, maknanya segala makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini memiliki atau mendapatkan rahmat tersebut. Ini rahmat ammah, rahmat umum. Rahmat khas hanya hamba-hamba Allah yang terpilih sahaja yang akan mendapatkan kurnia rahmatun khasah. Rahmatun ammah adalah rahmat kesihatan, rahmat boleh makan, rahmat kehidupan, rahmat keselesaan. Ini boleh menikmati semua ini. Manusia boleh makan, yang Muslim boleh makan, yang kafir boleh makan, binatang boleh makan, binatang pun boleh selesa. Maknanya rahmatun ammah ini lebih identik dengan jasmani duniawi, yakni dengan badani, yakni anggota badan kita, dan dengan keduniawian. Maknanya orang kafir boleh sihat, orang Muslim pun boleh sihat. Orang kafir, orang Muslim boleh kaya, orang kafir pun ramai yang kaya. Ini adalah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah luas. Kita bila nak bincang rahmat ni tak cukup masa yang sangat singkat ini. Tapi alhasil dengan rahmat yang bermacam-macam tadi disimpulkan oleh ulama, sesungguhnya rahmat ada dua, rahmatun ammah, rahmatun khasah. Adapun rahmatun khasah, rahmat khusus, ini hanya didapatkan oleh orang-orang beriman. Orang-orang yang Allah pilih menjadi orang beriman, ini rahmat. Kalau kita nak tahu rahmat ini adalah kurniaan, Al-Imam Ibn Katsir mengatakan ar-rahmatu hiya ar-ra'fah. Rahmat ini adalah ra'fah, belas kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau Allah belas kasih pada seseorang, artinya adalah Allah telah merahmati orang tersebut. Seperti kita kalau dah belas kasih kepada anak kita, confirm kita akan mendidik, memandu anak kita, membawa anak kita sampai dia berjaya nantinya dan terselamat daripada segala merbahaya. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah merahmati seseorang, maka Allah akan memandu dan menarik orang tersebut kepada jalan-jalan yang boleh menyelamatkan orang tadi, yakni menyelamatkan dia di dunia, dan yang paling penting juga menyelamatkan dia di akhirat. Ya. Alhamdulillah, kita alhamdulillah adalah orang termasuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat rahmatun ammah,
kesihatan, boleh makan, ada tempat tinggal, kemudian kita selesa, keluarga sempurna, semua ada. Ini rahmatun ammah, semua dia dapat dan kita juga dapat. Tapi rahmatun khassah, kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Dan insya-Allah rahmatun khassah ini lebih diperlukan lagi nanti di akhirat. Lebih diperlukan nanti di akhirat. Baik. Nak ceritakan bahawasanya rahmat ini sebetulnya tidak mesti benda yang seronok atau membahagiakan. Kalau kita nampak orang sakit, mungkin kita nilai orang ni tak dapat rahmat. Atau ada orang miskin, orang ni tak dapat rahmat. Tak mesti. Sebab rahmat ini bukan dengan mata yang zahir saja kita boleh simpulkan orang ni dapat rahmat atau tak. Sebab rahmat adalah satu kunci Allah yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih untuk masuk surga. Udkhulul jannata bi rahmati, yakni masuklah kalian ke dalam surgaku dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sedia maklum, seorang hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah SWT selama 500 tahun, menyembah Allah, beribadah kepada Allah beratus tahun, dikatakan sampai 500 tahun. Kemudian selepas dia meninggal, Allah memerintah dia atau memerintahkan malaikat untuk memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Sehinggalah orang tadi berkata, ya Allah, aku masuk dengan rahmat, aku ibadah 500 tahun ya Allah, aku nak masuk surga dengan amalan, dengan amalanku. Sehingga Allah mengatakan, tak, masuk dengan rahmatku. Ya Allah, aku nak masuk dengan amalanku. Kalau nak berkira, mari berkira. Akhirnya Allah SWT mengajak dia berkira. Satu nikmat yang ada dalam mata saja Allah kira kepadanya, itu sudah tak boleh ditandingi oleh ibadah 500 tahun. Sehinggalah Allah berkata pada malaikat, sebab amal dia untuk mata saja dia tak bersyukur, yang mana dengan mata dia boleh berjalan, dengan mata dia boleh bekerja, dengan mata dia boleh ibadah, dengan mata dia boleh membaca. Banyak dia nikmat mata kepada kita. Setakat warna saja, mata ini boleh membedakan dengan dua mata saja. Jadi warna yang dikatakan ada berpuluh, bahkan ada beratus warna ni, kita boleh tahu bila ada mata. Itu nikmat mata. Sehinggalah orang tadi disuruh bawa ke neraka. Kerana apa? Kerana amal dia tak cukup bila nak berkira dengan nikmat Allah SWT yang diberikan kepadanya. Akhirnya orang tersebut meminta, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Ya, maknanya rahmat ini sangat penting, yang sangat-sangat kita perlukan di dunia, lebih penting lagi nanti di akhirat. Dan rahmat seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya rahmat ini tidak mesti nampak membahagiakan atau seronok. Pernah di zaman Rasulullah SAW, seseorang perempuan yang datang berjumpa Nabi kemudian berkata, ya Rasulullah, zanaitu. Ya Rasulullah, aku dah berzina. Kan ada ni selalu pernah kita dengar mungkin kisah ni. Seorang perempuan mengaku dia telah berzina, sehinggalah Rasulullah berkata, mungkin awak kena peluk saja. Tak Rasulullah, saya dah berzina. Tak, mungkin awak kena cium saja. Tak Rasulullah, saya memang berzina. Akhirnya selepas dia mengaku, yang Rasulullah kononnya nak memaafkan dia, kalau dia tak mengaku, tak ada saksi, tak ada apa, dia akan bebas. Dia boleh bertaubat kepada Allah SWT daripada segala dosa besar. Dia tak mati cepat, dia boleh ibadah dan taubat kepada Allah SWT. Akan tapi perempuan ini dengan sifat yang lurusnya, dia masih mengaku bahawa dia ini berzina. Maka Rasulullah mengatakan, tunggu dulu, ya. Kita lihat awak tengah pregnant ke tak, hamil ke tak. Akhirnya berapa bulan atau beberapa hari diketahui dia pregnant. Selepas dia diketahui hamil, baik, nanti aku akan berikan hukuman kepadamu selepas awak bersalin. Jadi dimagi masa oleh Rasulullah untuk apa? Untuk orang ni boleh ibadah, boleh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala 9 bulan. Selepas 9 bulan bersalin,
Kemudian dia pun membawa baby dia ke hadapan Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku dah bersalin. Saya siap atau saya sedia untuk menerima hukuman." Baik. Kerana ni baby masih kecil lagi, dia masih memerlukan susu. Kan? Maka dikatakan haulaini kamilaini liman yutimur radha'ah. Yani 2 tahun diperlukan untuk baby, 2 tahun sempurna untuk kesempurnaan daripada baby tersebut. Rasulullah berkata, tunggu 2 tahun lagi. Rasulullah bagi masa 2 tahun lagi. 2 tahun lagi sampailah baby ini betul-betul dewasa dan sempurna dia punya penyusuan. Subhanallah, tapi ini adalah perempuan yang jujur. Istilahnya tak ada rasa takut pada hukuman, tak ada rasa takut pada kematian. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesali betul atas perbuatannya. Selepas 2 tahun dia datang jumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya sudah 2 tahun. Anak dah besarlah 2 tahun." Akhirnya Rasulullah pun tak boleh buat apa, sebab hukum Islam tetap hukum, maka ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya perempuan tadi dirajam, meninggal. Ketika meninggal ini, para sahabat ada yang berkata di antara mereka, "Macam mana perempuan ni? Dia tak malu mengaku Nabi, memaksa dia berzina. Nabi cakap ni dia mengzina. Kemudian 9 bulan masih pergi je lah taubat." Ada yang cakap tentang perempuan tadi. Rasulullah mendengar daripada bisikan daripada sahabat ini, maka Nabi berkata kepada para sahabat, "Ya sahabat, adakah kalian nak mencaci atau memaki perempuan yang mana dia sekarang sudah masuk surga, sedangkan kalian belum tentu masuk surga?" Maknanya di sini rahmat kepada perempuan tadi adalah rajam. Kalau kita tengok rajam ni kejam lah, sampai hati orang nak dirajam sampai mati atau macam mana. Tapi nak ceritakan bahawasanya rahmat ini tak semestinya membahagiakan atau menyeronokkan. Kadang rahmat ini kurang suka kita melihat. Seperti perempuan tadi di zaman sahabat tadi yang dirajam, tapi dengan rajam tadi memasukkan dia ke dalam surga. Kan kita masuk surga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ni nanti ada sebab-sebabnya. Sebab dia adalah rahmat Allah dia dapatkan dengan cara dirajam. Dengan cara dirajam. Seperti itu juga seperti yang saya katakan tadi, orang miskin atau orang yang sakit belum tentu dia tak dapat rahmat. Akan tapi kalau orang yang sakit tadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia meninggal dalam sakitnya, maknanya sakit itu adalah rahmat kepadanya. Sebab sakit itu menjadi sebab dia masuk surga, dan masuk surga dengan rahmat. Seperti itu juga orang yang miskin. Orang yang miskin dia bersabar dengan kemiskinannya, sampailah dia kebuluran, kelaparan, tak ada yang boleh dimakan. Cari sana sampai dia mati kelaparan. Maka dengan sifat kelaparan tadi, dia telah dikategorikan orang yang mati syahid. Mungkin dia cari cari kerja tak dapat, cari sana, akhirnya dengan kebuluran dia mati masuk surga. Maknanya kebuluran itu adalah satu rahmat. Satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkurniakan kepada kita kesihatan, kesempurnaan jasmani atau badan, dan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuklah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling nampak kepada kita, rahmat khosoh ini khususnya, adalah iman kita kepada Allah, iman kita kepada rukun iman kesemuanya, dan kita dijadikan muslimin. Ini adalah rahmat. Kemudian rahmat antara muslimin juga bila dijadikan sebahagiannya orang-orang yang lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka adalah rahmat lebih dibagikan atau didapatkan oleh orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kali memberikan cara untuk supaya kita macam mana nak mendapatkan rahmat kepada Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna rahmatallahi qaribun
minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah ini sangatlah hampir daripada orang-orang yang muhsin. Muhsin adalah orang yang ibadah atau berbuat baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia banyak ibadah itu sendiri sudah rahmat. Tapi kalau semakin banyak dia memperbanyak daripada ibadah, maka semakin hampirlah dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat di bulan mulia ini boleh kita dapatkan insya-Allah dengan kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Sebab inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ada beberapa ayat, 10 ayat dalam Al-Quran mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuklah rahmat ini juga diberikan kepada orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling senang untuk mendapatkan rahmat Allah, kita buat satu perbuatan ni tapi Allah kurniakan kita 10 rahmatnya nanti di akhirat, iaitu bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Sesiapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maknanya solawat daripada Allah, para ulama mengatakan annas salata minallah rahmat. Yani kalau kita solawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi wa contoh di salat tarawih lah, kita ibadah itu sudah qaribun minal muhsinin. Kemudian di antara tarawih itu ada solawat. Ada solawat kan selepas antara tarawih di sini kan? InsyaAllah ada. Baik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita satu kali solawat mungkin kita 20 atau 5 kali mungkin, atau wallahu alam berapa kali 10 kali. Maknanya 10 kali 10 100. 100 solawat yang kita dapatkan. Alhasil semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka semakin banyak pula kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT mengkurniakan kita rahmatnya sehinggalah kita menjadi orang yang semakin bertakwa, semakin semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hari ini adalah hari Rabu, esok Kamis. Kamis esok ini adalah Kamis terakhir di bulan Ramadan. Maknanya Kamis hadapan, bukan Kamis esok ni, Kamis hadapan, atau bahkan malam Kamis ni kita dah tak tarawih dah. Malam Kamis minggu hadapan ni tak ada solat tarawih sudah, takbir ada. Maknanya kita nak berpisah dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita diberikan umur yang panjang, kita boleh jumpa lagi dengan Ramadan yang lain. Tapi alhasil pada kesempatan kali ini jangan sampai kita semakin hampir Ramadan ini nak balik, yakni nak meninggalkan kita, jangan kita buat tak kisah. Kita betul-betul ibadah di penghujung daripada Ramadan ini. Kamis esok dimaksimumkan, yang belum hatam Al-Quran dihatamkan Al-Qurannya, yang mungkin baca sebagaimana Rasulullah SAW kana yajidu fi Ramadan ma la yajidu fi ghairihi. Rasulullah ini berusaha sangat dalam ibadah di bulan Ramadan, lebih daripada usaha dia di selain Ramadan. Tapi di 10 akhir lebih lagi usaha Rasulullah ibadah kepada Allah melebihi 10 kali sebelumnya. Maknanya kita insya-Allah semampu mungkin solat tarawih maksimum kita ikut SOP, atau kita ikut imam lah, imam 20. Kalau imam buat 8 pun tak ada masalah, kita buat kat rumah 12 kalau boleh lah. Kemudian kalau witir 3, kita tak ini ikut Nabi Muhammad SAW 11 rakaat. Alhasil insya-Allah dalam kesempatan yang baki seminggu ini, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita kesihatan semuanya insya-Allah, kemudian kemudahan, kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya boleh kongsikan pada kesempatan kali ini. Ada salah silap atau terkasar kata minta maaf. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.